for income statement and balance sheet. Alright. Dia akan bagi you additional information. Berbagai jenis information yang ada. Tetapi setiap semester sama bentuk adjusting information awak. Alright. Based on this slide, class. Nampak tak slide ni? Alright. This is a question and this is additional information. Berbagai jenis. Kita ada sampai 8 adjusting information. Alright. Kelas. Information yang pertama. Kalau setiap SEM, you jumpa information yang sama. Kalau ada perkataan inventory. First information is what, class? Inventory pada tarikh akhir. And accounting period. Kalau you perasan, kelas, you cuba buka Oktober 2007 tadi. You tengok sebelah kiri ni. Nampak tak? Inventory as at 31st December 2009. Nampak? That we call as what, class? Closing inventory atau nama lainnya closing stock. Berapa dia punya closing? 32,000. Clear? Kelas, you jangan pula dalam peperiksaan nanti nampak je soalan ni. Saya nak ingatkan, nampak je soalan ni, terus wajib tunjuk one by one kat saya. Macam mana saya type ni, dalam answer script awak pun macam ni juga. Tetapi kelas, saya nak ingatkan, you jangan bagi alasan that, oh, because our class that you show that inventory is number 1 is number 1. Number ini I based on question. Bayangkan inventory tu pada nombor 5. So kita letakkan dia sebagai 5. Kita ikut susunan. Yang sekarang yang saya nak ajar ini adalah, I nak kenalkan you jenis-jenis adjusting. Jenis yang pertama, closing inventory. Okay, class, for every additional information, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 9, automatic. Each information memang kena buka 2 item. 1 item masuk balance sheet, 1 item akan masuk income statement. Jelas? Jelas. Alright. Kelas. Inventory. Automatic masuk mana? I nak you salin dalam exam pun you kena tulis nota ni juga. Alright. Closing inventory. Masuk mana? Bagi saya, dia bukan bagi saya, bagi format you, dalam page 78, buku Financial Accounting for Non-Accounting Student Fatimah Abdul Rauf and Amla Razia ni. Alright, format ini menunjukkan closing inventory masuk mana? Income statement and income statement masuk mana? Yes, under trading, correct? Atas ke consider as trading sebelum nak gross profit. Balance sheet masuk mana? Current asset. Dah selesai. 2 item. Betul? Now, class, information yang kedua yang you kena tahu. Alright? Okay. Yang untuk waktu ni, saya tak ikut question. Alright? Saya fokus on, nak kenalkan you dulu. First, soalan berkaitan inventory. So, kalau you perasan, you cuba, tadi saya suruh you buka tu soalan PASEM, correct? Soalan PASEM Oktober 2010 dan Oktober 2007. Perasan tak? Setiap SEM tu memang akan ada soalan inventory. So, automatic ingat apa? Closing, 1 income statement, 1 balance sheet. Second information. Depreciation. Kelas, kalau you perasan dalam Oktober 2010 awak, perasan tak ada perkataan depreciation? Okey, kalau you perasan dalam Oktober 2007 juga, ada tak depreciation? So kelas, senang saya cakap, nampak je perkataan depreciation, pasangannya adalah depreciation dan accumulated depreciation. So apa tu item kelas? Depreciation dengan accumulated depreciation.
But dalam kes ni ada berapa aset? Ada dua. Saya bagi satu contoh untuk yang ni. So, depreciation on what class? First, motor vehicles. Automatic bawah dia pun for motor vehicles. Class, nama lain accumulated depreciation. Provision for depreciation or allowance for depreciation. Alright. Class, automatic. Nampak je soalan depreciation dalam otak awak dah kena ingat. Kalau dia based on net book value, persen, formula dia, persen darab dengan cost minus accumulated depreciation. Alright, kelas. Kalau you tengok, saya nak you hafal terus. Depreciation step dia macam gini terus. So, berapa costnya kelas? Persen dah bagi belum? Berapa? 20% darab dengan terus tengok account asset motor vehicle you. Berapa value dia? Yes, 160. Berapa? Mana motor vehicles? Can you see class? 160. So 160,000 minus 57,600. Datang dari mana kelas? Kelas, saya nak ingatkan, soalan ini sebenarnya datang daripada yang kat soalan kita consider as old figure. Alright? Yang ini consider as you punya new figure. Alright. Berapa tadi kelas? 57,600. So your depreciation berapa? 20,480. Automatic class, you kena ingat, memang secara tak langsung dapat saja jawapan. Formula untuk accumulated all plus step yang you atas tu, depreciation. All accumulated berapa? 57,600 plus with jawapan atas. So what do you get class? $78,080. Is it correct? Class? Alright. Class, inventory closing. Ada tak perkataan inventory closing kat sini? Kau soalan kelas. Tengok sebelah kiri. Ada atau tidak? Tak ada. So, class remember. Kalau tak ada, okay, fine. Depreciation, ada tak ayat depreciation kat sini? Accumulated depreciation ada tak? Ada. Oleh itu, both you kena highlight. Both you kena highlight. Why class? Untuk nak bagi tahu nanti, kelas, saya nak tanya, saya dah bagi tahu. Ni dah dua item, betul? Satu masuk mana? Income statement, satu masuk balance sheet. Depreciation masuk mana? Expenses. Where is expenses? Income statement or balance sheet? Income statement. Income statement. Alright. Kelas. Awak punya accumulated depreciation. Ingat tak format yang kat non-current asset balance sheet yang ada 3 kolom? Cost minus accumulated depreciation. So, automatic yang ni masuk mana? Balance sheet. Kelas. Balance sheet ni nak masuk amount ni ke amount yang terbaru? Terbaru. That's why you highlight. Untuk alertkan you supaya benda tu pakai yang baru. Yang you highlight warna itu untuk pakai yang baru. Cukup ke kelas information nombor 2? Sebab ada kedua pula. Depreciation apa pula? Office equipment. Kelas, pergi buka muka surat Oktober 2007.
Alright. Based on your October 2007, alright, apa depreciation dia? Can you read for me? Yang untuk reducing value method. Accumulated depreciation. Tengok soalan Oktober 2007. Which asset yang reducing value method? Office equipment. Automatic. Nampak je perkataan information tu apa yang kena buat? Buka tu item. Tu item ni apa? Nampak je information tu, terus buka dua item. Depreciation on office equipment dan accumulated depreciation on office equipment. So, how to calculate depreciation on office equipment? Saya dah ajar. Apa terus step? Persen dia berapa? Okay, 10% darab dengan apa? Kalau reducing balance? Cost dia berapa? Where to find? Account asset you tersendiri, betul? Berapa value account asset you? Kalau Oktober 2007? 15,000 minus with your accumulated depreciation. Question ada bahagi tak accumulated depreciation? Alright, for your info, perasan tak kat office equipment awak cost RM15,000. Lepas tu kadang pun ada value lagi. Sebenarnya value itu adalah net book value. You boleh cari tak you punya accumulated dah sekarang? Boleh. Berapa you dapat? So kelas, bila dapat jawapan tu, persen awak darab dengan 16,000 cost, tolak dengan accumulated depreciation. Dapat saja jawapan, apa kena buat pada jawapan tu? No. Dapat je jawapan, kena buat apa? Bawah stepnya automatic tambah dengan kita punya all accumulated. Apa step terus, faham tak kelas? Terus. Okey, itu kalau reducing balance method, nama lainnya net book value method. Kalau depreciation on office equipment, dia based on cost. Senang saja. Persen darab cost saja. So automatic apa kelas? Persen berapa? Darab dengan cost. Cost tu maksudnya apa? Value asset tersebut. Berapa? 24,000. So the answer is 2,400. Is that cukup tu item class? Automatic apa pasangan dia? Accumulated. Class accumulated depreciation on office equipment equals to automatic apa ni? Ada ajar you class. Apa formula accumulated depreciation? Lepas dah kira depreciation, all tambah yang you dah kira. Berapa all accumulated awak? You see 7,200. 7,200 plus with 2,400. So, kena highlight tak agak-agak accumulated tu? Why? Sama dengan nama word item tu wujud kat nama, betul tak? Alright. So, berapa? 9,600. That's it. Uzaifah, cuci mata kalau mengantuk. Alright, next. Okay, so kelas, ni saya tak bukan nak buat soalan ni tau. Saya nak bagi cerita, kalau nampak je depreciation, apa step awak? Untuk semua soalan pasal. Okay, kalau tadi tengok Oktober 2000, you tengok Januari 2012 kelas. Alright. Januari 2012, ada tak any information on depreciation? Ada. Terus fikir apa dalam otak? Buka dua item. Saya bagi contoh. Okay, how to calculate your depreciation on machinery? Class. What is the difference here now? Did he give you percentage? That means dia dah kirakan siap-siap. Depreciation you berapa? 4580. Automatic apa kita kena buat pasangan dia? Accumulated depreciation apa yang kena buat? All plus yang depreciation. Bezanya Oktober 2010 you kena cari depreciation.
Yang 2012 Januari Terus dah bagi. Itu dia bagi depreciation. Pasangan dicari juga. Automatic ingat apa? Tambah. So kelas ingat, kalau dia bagi dalam percentage on cost, percent automatic depreciation, percent dia bagi tu darab dengan value account asset awak tadi tu. Kalau missionary tengok yang missionary. Automatic lepas dah cari depreciation tu, apa yang kena buat pada partner dia? Tambahkan terus. Every SEM information sama. Faham tak kelas? So hanya you kena hafal step ataupun tidak. Jelas? Okay. First on inventory, second on depreciation, third no. Third in on drawing punya case. Okey, kalau nombor 3, ni jenis, I dah nak terangkan jenis-jenis information tau. Kalau nampak je soalan PASEM you bagi information yang berkaitan dengan withdraw personal use, contoh. Automatic 2 item. Kalau dia withdraw cash, automatic you ingat drawing dan cash. So the formula untuk cari drawing, all awak tu, apa maksud all? Yang dalam soalan. I bagi satu contoh. Ada tak drawing dalam soalan ni? Ada. Nampak tak ayat ni? Soalan asal. Is this all? Kelas. Kalau nampak saja information yang macam ni, personal use. Nampak? Automatic buka 2 item. Drawing dengan cash. And drawing tu automatic. All awak tu kena tambah dengan jumlah yang terbaru yang drawing tadi. Kalau ikut contoh soalan ni, all dia berapa? 1070 tambah dengan berapa? 600. Yes. So kelas sebenarnya kalau ikut contoh 1070 plus dengan 600 equals to kelas. Ingat ini hafal. Oh, personal use, drawing cash, drawing tambah cash tolak. Hafal terus. Kalau drawing tambah cash tolak. Tolak apa? All. Berapa yang dia drawing tu? So berapa all cash? Ada tak dalam persoalan? Nampak tak ni? 4,200. Yes, 4,200. Apa automatik dia tolak ke tambah cash ni? Tolak. Berapa? 3,600. Kelas. Item drawing dengan cash ni wujud tak kat all? Nama perkataan drawing ada tak dalam ni? So automatic kena you must highlight. Cash ada tak? So apa maksud highlight? Bila nak buka balance sheet atau income statement, masuk figure baru ke nak ambil figure lama? Kelas. Yang ni sahaja special case. Perasan tak tu item ini masuk balance sheet? Perasan. Kalau ingat page 78 format income statement and balance sheet, drawing masuk balance sheet, cash masuk cash is current asset. Drawing is under owner equity. Alright, for this case saja yang itemnya both masuk balance sheet. Itu kalau case withdraw cash. Kalau dia kata withdraw goods, personal use, ingat 2 partner je. Drawing memang drawing. Yes. Partner dia adalah purchase. Sama konsep kelas automatic. Apa kita kena buat pada drawing? All plus. Berapa yang dia withdraw tu? Apa kita kena buat pada all purchase? Minus berapa yang dia withdraw. So tadi tu withdraw cash, bawah ni withdraw purchase. Faham tak kelas? Kelas, saya mewajibkan dalam final exam kamu dapat je tengok ni, I nak you terus senarai kan. Alright, tapi dalam kes ni senarai I terabur sebab I nak bagi tahu you jenis-jenis information. Patutnya kalau nak buat information skema jawapan, you kena ikut turutan. Kalau tengah buat inventory, cerita inventory. Kalau tengah depreciation, buat depreciation and so on. Tapi dalam kes ni, I nak senaraikan yang apa kelas? Type jenis-jenis
information. Faham? Alright, kelas. Itu baru 3. Case drawing dah settle Yang ni case apa? Case drawing. Information yang case clear? Okay, now nombor 4. Yang ni saya dah ajar dalam chapter 8. Kalau kisah cerita pasal accrual and prepayment. Okey, yang ni macam-macam kisah cerita dulu cerita. Apa benda term-term dia kelas? Ada ayat prepay in advance, outstanding, kadang-kadang dia bagi period. I beli insurans ni sampai Januari, tapi tutup account Disember. Itu maksudnya apa? Terlebih bayar ke apa tu? Terlebih bayar. Tu kisah cerita pasal accrual and prepayment. Kalau information awak pasal adjusting dia adalah accrual and prepayment, alright, so automatic class you remember. Saya bagi satu contoh. Ada 2 item automatic. Satu account expenses tu sendiri. Item ni apa? Satu account expenses tu sendiri. Lagi satu expenses tu juga. Ni all revenue okay. Bawah ini pula kelas. Sama juga. Saling balik. Dua-dua item yang sama. Tetapi depan ini you must tambahkan. Either it is accrued or prepaid. Saya bagi satu contoh. I applied. Okay. I applied with the question. Okay. Example. Kalau based on your question ni, the amount of insurance paid in advance. Apa maksud? Paid in advance, the keyword prepaid. I dah cakap kelas. Ini senario yang mana? 1, 2, 3, 4. Adakah cerita drawing ni? Ni cerita senario mana? Type of information number 4. Alright. So automatic dia punya tu item. Account expenses tu sendiri. Apa benda? First, pasangan dia adalah insurans tu sendiri. Second, insurance is not a revenue. You paid. Insurance is expenses. Insurance expenses. Bawah pun sama. Okay. Saling balik. Tapi kena tahu depannya apa? Prepaid. Faham tak kelas? Macam mana nak pasangkan item? Perasan tak kelas? Insurance expenses ini masuk mana? Income statement masuk kategori expenses. Prepaid insurance memang masuk balance sheet. Saya tak boleh ajar you all. I dah ajar you all, right? Prepaid expenses masuk mana, accrued revenue masuk mana. Saya dah ajar you all on adjusting on this accrued payment. So dah kena start to hafal. Alright? Alright. Kelas, ingat, kalau dah tahu itu cerita insurans, memang rumusnya adalah memang start dengan old. Dia either tambah or tolak. Tambah ataupun tolak jumlah yang berapa-berapa prepaid dia kan. Alright. Kelas, macam nak tahu old tu tambah ke tolak? Kita tengok partner dia. Partner dia dalam keadaan apa? Prepaid. So automatic Tambah. siapa ajar kau? Bukan saya. Saya ajar kalau prepaid Tolak. Tolak. prepaid adalah Tolak. tolak. Jelas? So macam nak tahu tambah tolak based on you punya partner. Accrued or prepaid. So kalau dalam cerita ni apa maksudnya? Old. Apa old tadi? 4050 tolak dengan berapa dia punya prepaid? Prepaid 1350 berapa? 27 2700. And your balance sheet jumlah prepaid you tadi berapa? 1350. Nak tahu pasangan you berapa figurnya? Ambil figure yang berapa you tolak atau berapa you tambah dia. Masuk bawah terus. Faham tak kelas? Kalau you tolak 5000, maksudnya bawahnya pun 5000.
Tapi ni tolak 1350. So partner je 1350. Clear? Clear. Alright. Kelas, prepaid insurance ni ada tak dalam soalan? All. Ayat item prepaid insurance. Kalau insurance expense ni? Ada. Nampak tak? Kena highlight tak? That mean bila masuk income statement kelas, masuk 4050 ke nak masuk S2700? Clear? Clear. Next contoh yang you all kena wajib hafal. Okey, saya dah nak ajar macam kalau you perasan ke Oktober 2007, alright, buka nombor additional information number 8. Oktober 2007 page 7 additional information number 8. The amount still outstanding, salaries 1,500. Itu senario apa? Type of jenis apa tu? Information. Accrued and prepayment, right? So automatic buka tu partner. Correct? So automatic apa partnernya? Salary, nama expenses tu. Salin balik, salary expense, tapi depannya accrued ke prepaid dalam senario ni? Accrued. Alright. Apa formula expenses tu sendiri? Oh, tambah tolak kan? So tadi partner you accrued ke apa? Accrued. So tambah berapa yang you punya outstanding tadi? Sebanyak 1,500. Dalam question ni all awak berapa salary? Ada tak dalam soalan? Ada. 65,400. Automatic tambah 1,500 ke tolak? Tambah. Dapat new figure. So bila nak transfer to income statement, ambil new figure ke nak ambil yang old? Ambil new figure. Kena highlight tak? Sebab nama tu dah wujud kat soalan. Alright. Okay, kelas. Partner dia tu, accrued expenses, how to find the figure? Ambil terus dari atas you. Tadi kita apa? Accrued and prepaid. Partner dia, you ambil figure yang berapa yang ditambahkan tu? Atau betul tak? So tadi dah 1,500, ambil masuk 1,500 je. Faham? Kelas, bayangkan tadi kan suruh all tambah tolak kan? Pak, you cari kat soalan, tak ada langsung salary dalam all soalan pun. All tu kita assume zero plus berapa yang tambah tu. So I nak you jenis apa standardized. Kau takkan nak terus nanti confused. Standard all plus something, all. Kalau ada. Kalau tak ada, kosong. Jelas? Okey. Kelas, saya nak you hafal benda ni. Very important. Selalu final exam ramai yang salah on fixed deposit dengan interest on loan. Saya nak wajibkan information pasal fixed deposit. Terus ingat item ini. Nampak je information fixed deposit? Tak, it's not nombor 5. It's considered as accrued and prepayment scenario. Tapi ni contoh-contoh cerita. Okay, kelas. Nampak je fixed deposit, memang automatic buka tu item. Interest on fixed deposit. And salin balik, tapi depannya depend. Either it is accrued or prepaid. Faham tak kelas? Ramai yang salah bila dia buka fixed deposit. Macam ni contoh. Nampak tak ayat fixed deposit? Kalau you perasan soalan pasal lain, kalau ada cerita pasal fixed deposit, janganlah buat perkataan fixed deposit je. Sebab for your info class, kalau you tengok soalan, nampak tak ada perkataan fixed deposit ni? Ada. Correct? Untuk pengetahuan you, fixed deposit masuk non-current asset. Tapi soalan additional information bukan suruh you adjust fixed deposit tu. Dia suruh you adjust apa? Interest on fixed deposit. Interest on fixed deposit memang sentiasa masuk revenue. Kelas, dia kata not yet recorded. Dah dapat ke belum? Belum. Automatic accrued revenue. Accrued. Faham tak kelas? How to find your interest? Formula untuk interest, I equals to
darab dengan amount fixed deposit awak tu. Dah bagi ke belum soalan? Amount fixed deposit. Dah. Nampak tak ni? 10% fixed deposit 14,400. Kelas. How to find your percent? Nampak tak depan fixed deposit ni ada percent? Ni I nak ajar. Terus main masuk. Oh, fixed deposit. Terus kira. 10% darab dengan 14,400 is the amount value fixed deposit. So, boleh tak I katakan fixed deposit dengan interest on fixed deposit, is it the same or different? It's different. So, fixed deposit masuk non-current asset, amount dia tu. Yang kita nak kira sekarang kat information, hanya kita nak kira interest. Ramai yang suka terletak fixed deposit tu kat revenue. Salah. Ingat, nampak je information on fixed deposit, terus pakai interest on fixed deposit, bawah dia accrued interest on fixed deposit. So, kelas, ingat, percentage yang dia bagi itu sebenarnya interest setahun. Ni interest apa? Setahun. Memang dia untuk setahun. Can I know the figure? Yang ni setahun ke sebulan? Per year. Clear? But in this question, dia layak ke dapat full? Contoh, was invested on 1st April. Kita tutup account 31st December. So, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, kita hanya boleh dapat berapa? 9 bulan. April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 bulan. So, boleh ke kita letakkan dia sebagai 1,400? Apa kena buat? Okey, saya nak cadangkan, saya wajibkan. Nampak dia soalan fixed deposit, you kena tunjuk calculation kat I. Mula-mula cari yang setahun, kedua cari yang sebulan. So, kalau you salah bawah-bawah, you dapat tak markah sebab you kira setahun, yang you kira sebulan. Nak selamat. Betul tak? Okay, 1440 divide by 12. Berapa? Equals to 120 per month. Itu just baru tunjuk jalan kerja yang wajib I wajibkan untuk you. Kalau ada information pasal fixed deposit. Alright. Kelas. Interest on fixed deposit. Apa-apa pun mula dengan apa? Ni revenue, betul? Betul. Income statement. Accrued ni masuk balance sheet. Apa-apa account expense dan revenue dia start dengan apa? Formula? All. Yes. All. Plus or minus kelas? Why? Sebab dia dalam keadaan accrued. Kalau accrued automatic, it is plus. Clear? Plus. Alright. Kelas. All dia berapa? Kau tengok kat dalam soalan, you punya soalan. I baru cakap 14,400 tu interest on fixed deposit ke fixed deposit? So, kalau you tengok kat soalan, ada tak ayat interest on fixed deposit? So, all you berapa? Baru cakap zero lah. Betul tak? Itu yang cakap student ramai cuai yang ni. Fixed deposit is fixed deposit. It's different. Kalau item namanya interest on fixed deposit, lain item tu. You kena cari kat all, mana interest on fixed deposit. Ada ke kataan tu? Ada. So, all you adalah kosong. Sebab rupanya selama ni memang dia tak terima. Okey, tambah ke tolak? Tambah. So, automatic class, berapa bulan dia tak terima? 3 bulan. Apanya? Dia dah invest April. Sampai dah Disember tak dapat. Darab dengan 9. Jelas tak kelas? Tolong jangan pakai 14,400. 14,400 sebenarnya tak ada kaitan langsung dalam kiraan ni. Tetapi dia sengaja bagi maklumat tu untuk kira apa? Nak cari interest per year. Faham tak kelas? Okey. Alright.
Berapa dia punya accrued? Dia punya apa tadi cakap? Dia punya berapa yang dia tambahkan, betul tak cakap? Sebelah tambah tu ada huruf apa? 1080. Betul tak? 0 plus 1 0 masuk. So, pasangannya ambil figure yang berapa yang you sebelah simbol tambah tu. Kalau seorang yang jenis hafal macam tu lah. Clear? Alright. Sama cerita pasal interest on loan kelas. Interest on loan ceritanya sama. Okey, I bagi contoh. Alright, kelas. Kalau fixed deposit, automatic partner dia apa? Okey, kalau loan, automatic. Nak kira interest on loan pula, senang. Yang ni cerita kedua. Ni kisah cerita pasal apa kelas? Loan. Loan. Tapi dalam senario yang sama, accrued ataupun prepaid. Alright, kelas. Percentage kali dengan amount loan. Kalau fixed deposit pakai apa? Persen darab amount fixed deposit. Tapi kalau loan, interest dia apa? Yang ni automatic interest tahun ke interest sebulan? Interest tahun ke interest sebulan? Memang dia akan bagi dalam masa setahun. Kan saya dah wajibkan. Untuk fixed deposit dan untuk loan, I wajibkan you tunjuk calculation interest tahun berapa. How to find class? You pergi kat amount of loan you tu. Perasan tak depan ni ada percentage? Itu persen interest awak setahun. So 5% kali dengan loan dia berapa? 1 to berapa setahun? 6,000 per year. Kelas, seperti mana macam saya cakap, dua item ni berkaitan dengan loan ke tak ada? Tak ada. Dia berkaitan dengan apa? Interest on loan. Pasangannya accrued ke prepaid cerita ni? Dah bayar ke belum? Kalau you tengok soalan. Not yet been paid. Dia kata still outstanding, ya pak? Accrued. So perkataan depan ini kena letak accrued. Kelas, remember, saya wajibkan apa? Lepas dah kira setahun, wajib kira apa? Yes, I wajibkan. Automatic. Dia tak minta pun you kena bagi. 6,000 tu setahun ke? Okey, berapa sebulan? 500 per month. Okey, kalau you tengok kat soalan, payment of interest on loan amounting to 6,000 was still outstanding. Maksudnya dia hutang berapa? Kalau dia kata 6,000 tu still outstanding, that mean setahun punya hutang. Alright, kelas. Automatic account expenses tu sendiri apa kena tak? 6,000. All plus ataupun minus kan? All berapa? 6,000. All berapa? Interest on loan. Ada tak all? Kenapa tak dia pakai yang 120 ni? Dia tak ada kaitan. Yang tu masuk non-current loan. Non-current liabilities. Mesti ada lagu dalam recording I dah ni. 0, Y plus accrued. Berapa accrued awak? 6,000. Dapat 6,000. Nampak tak perkataan interest on loan? Ada tak dalam ni? Tak ada. So, perlu ke anak highlight loan dalam Tak sini? perlu. Sebab figure tu memang masuk terus. Tak ada perubahan. So, automatic. How to find your amount in accrued interest on loan tu? Ambil nombor yang sebelah simbol. 6,000. Settle. Itu cerita pasal fixed deposit and loan. Hafal lah. Nampak dia soalan fixed deposit? You bagi step ni. Boleh? Boleh. You all ni memang jenis suka hafal. I bagilah hafal kat you all. Bekas student law kan? Gas. Okay, kelas. Information nombor 5. Banyak ni. Tadi accrual kan? Okay, kelas. Next, you have to remember. First tadi ulang balik inventory. Second, depreciation. Third apa? Drawing.
4, Accrued. accrued and prepayment. 4. Okey, nombor 5. Kalau ada perkataan written off. Written off sebenarnya nama lainnya adalah bad debt. Written off nama lainnya apa? Kelas, kalau you perasan, every sem mesti ada soalan written off. You tengok kat Oktober 2007 awak. Nampak tak ayat ni? Nama lain debtor apa? Recoverable. Kelas, Adam was declared bankrupt. Nampak tak perkataan written off ni? Nampak je cerita pasal written off. You pergi buka Eka Oktober 2007 tadi. Alright. 2007 additional number 6. Nampak tak juga yang 1,500 not written off tu? Information tu kalau jumpa benda yang sama written off, ingat dua item automatic. First is debtors. Nama lainnya apa? Account receivable. Receive. Account receivable automatic all minus. Minus berapa yang kena return off. And your partner automatic is bad debt. Kelas, saya nak cakap you, debtor automatic masuk mana? Balance sheet. Bad debt is and what? Income statement. Is your under expenses. Saya dah ajar, right? Bad debt tu under expenses. Kelas, saya nak ingatkan every item, one income statement, one balance sheet. So, nampak je kita pasal return off, automatic, debtor kita kena tolak, bad debt kita kena tambah. Pak, you cari kat soalan, tak jumpa all bad debt. Kita letakkan dia sebagai kelas. Kat dalam soalan, item nama debtor, bad debt, wujud tak? Wujud. Apa kena buat pada kewujudan itu? Kita perlu Kita kena highlight. Kenapa kena highlight? Ya, masukkan yang baru. So, all you berapa? Ni I bagi nota plus contoh latihan terus. Apa je step ni Okay, all minus. Itu formula dia. Minus berapa? Berapa yang dia punya return off. So, dalam cerita ni pasal apa kelas? All debtor you berapa? 36,900 minus 1,200. ya ke? Bad debt you 1,200. Return off you sebanyak 1,200. So can you help me to calculate? Yes. 35. Bad debt you berapa? All yang you dah highlight tadi 1620 minus 12 I nak uji you all. 1200 equals to 28. So, masuk income statement nak masuk 1620 ke nak masuk 2820? 2820. Kelas, saya nak ingatkan, debtor terkini awak dah berapa sekarang? 35,007. So, nampak je soalan return off, apa tindakan awak? Bukan dua. Debtor dan debtor kena buat apa? Tolak. Right, Deb? Clear? You muntahkan, you hafal lah. Setiap soalan nak buat return off, buat je tu je. At least you buat calculation ni kat I. Dapat markah tak? Dapat. Alright, next class 6. Okay, yang ni kalau kes cerita pasal apa ni? Okay, kelas nombor 6. Kalau cerita pasal provision for the food debt. Kalau you perasan, every sem class ada cerita pasal provision for the full. Nampak je cerita pasal cerita ni. Okay.
automatic buka tu item, iaitu Tak mudah. sabar. Provision for doubtful debt, automatic pasangannya doubtful debt. Kelas, saya nak tekankan, tadi kalau you nak kira accumulated depreciation, boleh ke nak kira accumulated depreciation dulu baru kira depreciation? Tak boleh. Sebab depreciation dulu baru dapat tambah depreciation tu kan. Dalam cerita ni, you kena kira provision for doubtful debt dulu, baru dapat jumpa doubtful debt. Formula for provision for doubtful debt direct, tak ada masalah. Persen kali dengan debtor yang terbaru. Allah. New debtors kita New amount of debtors. Dah kira ke belum? So, apa agak? Soalan bagi persen tak tadi? Tak. Fikir dulu sebelum jawab. 5% allowance for doubtful debt. Correct? Terus main masuk. Nampak je provision for doubtful debt? Dua item. Provision for doubtful debt dengan doubtful debt. Provision for doubtful debt berapa? Persen kali new amount of debtors kan? 5% darab dengan, dah kira belum new debtor awak? Atas tu. Kan? Atas tu kan? 3,000 700. Berapa? Kelas. Macam mana nak cari doubtful debt? Nak cari doubtful debt macam gini. Sabar. Nak cari doubtful debt macam ini. New minus old. So, new berapa? 1785 minus, where to find your old provision for doubtful debt? Zero. Sorry rumus dia PFDD. PFDD ni apa? Okay. Dah kira belum yang new tadi? Yang atas tadi? Okey. Old PFDD. Old ni tengok kat mana selalu? Ada nama lain provision for doubtful debt apa kelas? Allowance. Ada tak kat sini? Oh, ada. Nampak? 2,300. Dah boleh highlight tak? Kenapa? Sebab nampak tak provision for doubtful debt you baru? Kelas, saya pernah ajar you. Doubtful debt, provision for doubtful debt masuk under current asset, balance sheet. Ingat tak dalam format account receivable minus less provision for doubtful debt tu kan? Kan kelas, saya nak ingatkan kat sini, doubtful debt awak tu awalnya lamanya 2003. Lamanya 2003. Yang barunya berapa? Menurun ke meningkat? So, stepnya doubtful debt ni you wajib tulis di dalam keadaan apa? Di dalam keadaan apa? Decrease. Alamak. Increase in apa? PFDD. I benarkan you buat short form. Alright. Kelas, berapa banyak yang dia decrease? 515. Kelas, saya dah beritahu. Doubtful debt kadang-kadang boleh revenue, kadang-kadang boleh expenses. Saya dah ajar, kalau decrease in PFDD, lama awak lagi tinggi dari baru. Lama 2003, baru lama rendah kan, 1785. Dia turun kan? Kalau turun, doubtful debt masuk revenue. Saya dah ajar dalam nota kan? Consider as what class? Revenue. Clear? So, nak masuk ni kelas, balance sheet nak masuk 23 ke nak masuk 1785? Hello? 1785. So, benda yang highlight, that means you kena pakai yang dalam calculation you tu. Doubtful debt you masuk income statement. One balance sheet, one income statement. Kalau dia kelas, untuk pengetahuan awak, yang ini yang pertama. Dia bagi dalam persen. Kadang-kadang ada soalan ni baik. Dia calculate macam ni. Provision for doubtful debt increase amounted to 1785. Perlu kira lagi tak? Terus letak apa? Provision for doubtful debt 1785. What happened to your doubtful debt? Kita kena bandingkan, betul? So yang old 2003, yang lama 1785, menurun ke meningkat?
So, senang cakap, doubtful debt guna step yang sama je. You bandingkan yang lama dengan yang baru. Kalau lama lagi tinggi, that means revenue. Kalau lama tu lagi rendah, expenses, sebab dia meningkat. So kelas, ada 3 cara information on provision for doubtful debt. Yang pertama, dia bagi dalam bentuk percentage. Bila dalam bentuk percentage, Terus tadi dulu. darab dengan debt terbaru. Kedua, kalau dia dah bagi direct, provision for doubtful debt amounted to, contoh amounted to 1,900. So nak kira lagi tak? Terus letak 1,900. Sebelum ni 2,300, sekarang 19 contoh. Berapa doubtful debt awak? 400. Revenue or expenses? Revenue. Why? Dulu 23, sekarang sorry. I increase. Astagfirullahaladzim. Salah. Okay. Provision for doubtful debt increase amounted to 2,800. 2,800. Tadi 2,300. Betul? So, dah increase, correct? Increase sebanyak 500. So, 500 tu masuk expenses ke revenue? Provision doubtful debt nak ambil 23 ke nak ambil 28? Masuk ke situ? 28. Okey, kelas, beza tak ayat yang ketiga ni? Provision for doubtful debt increase by 500. Yang tu you kena tambahkan yang lama you. Faham tak kelas? Dulu 2003 meningkat sebanyak, increase by 500. So you kena tambah. 23 plus 500. Kita punya new PFDD 2,800. Then you kena banding, betul? Yang lama dengan yang baru. So yang baru berapa? 2,800. So automatically you punya doubtful debt berapa? Berapa yang dia increase tu? 500. Nampak tak beza 3 ayat ni kelas? Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk persen, kadang-kadang dia kira direct, amounted to. Yang ini increase by tu. Faham? Kita tambah ataupun tolak. Alright, next. Before additional number 7, we got actually the 7 information. Yang number 8 is like lain-lain lah, etc. Another information yang dia tiba-tiba akan bagi. Alright? But yang ni yang kena hafal step. Yang lain tak, yang nombor 8 nanti, lain-lain ni tak perlu hafal step sebab dia direct. Nanti I will show you. 7, kalau ada cerita pasal provision atau nama lainnya, allowance, nama lain allowance, accumulated. Perasan tak yang saya ajar you all doubtful debt, lepas ni apa? Allowable. Alright. Provision for discount, allowable. Alright, kelas, mengguna konsep yang sama. Saya nak guna yang sama form bentuk, tapi bezanya apa? Tak boleh kira. Yang ni pakai apa? Siapa yang buat allow, saya salahkan terus. Okey, yang pasangannya apa? Automatic kelas. Buat macam itu. Allowable. Kelas seperti sama konsep. New amount debtor, you kena tolak dengan new PFDD. Dah kira ke belum new PFDD awak? Kat mana? Yang atas tu. Betul? Dia akan bagi you dalam persen. Tapi dalam question tak ada kan? Untuk soalan Oktober 2010 ada tak discount allowable? Kelas, Oktober 2010 memang tak ada. Tapi I just share kalau itu jumpa. Question akan bagi you dalam bentuk persen. Apa you kena buat? Persen darab apa? Kelas, what is the formula? Formula for provision for discount allowable. Tadi nampak je doubtful debt, persen kali dengan new debtor. Kalau nampak je provision for discount allowable, apa kena buat? Persen. Automatic apa? New debtor you. Tadi darab new debtor je. Dalam cerita ni
New debtor tolak dengan new PFDD. Nak pakai yang old 2003 tu ke nak pakai yang 1785? Apa step Kau nampak je information dasar discount label, buat dua. Provision for discount label dengan discount label. Then nak kira provision for discount label, automatic percent darab dalam kurungan new debtor minus new PFDD. Dapat jawapan. Guna konsep yang sama. Discount label boleh revenue, dia boleh jadi expenses. Kelas. You tengok kat soalan old you. Betul? Sebab I suruh rumusnya apa? New PFDA akan tolak dengan old PFDA. Contohlah, kalau new awak tu 2005. Contoh, soalan ada. Tapi dalam Oktober 2010 memang tak ada ada provision for discount label 2005. Yang awak punya rumus awak kira 23. Menurun ke meningkat? Lama 2,5. Yang new 2,3 contoh. Dapatlah sebab ni tak ada contoh calculation. So 2,300. Menurun sebanyak berapa? 200. So kelas, remember, kalau dia dalam keadaan decrease, dia akan masuk driver increase or decrease. Increase, decrease ni benda kelas. Nak bandingkan apa tadi cakap? Bandingkan old dengan new. Kelas, bayangkan you nak bandingkan ni kelas. Awak dapat kira-kira, awak pun kira dapatlah 2,5. You pun cari. Tak ada pun kat old provision for discount label. Kita assume dia sebagai zero. Jadi 2,5. Meningkat ke menurun? Meningkat. So discount label you masuk mana? Expenses. Berapa dia punya meningkat tu? Faham tak kelas? Alright. Additional number 8, lain-lain, etc. Yang lain lah. Ada information lah. Saya bagi contoh. Yang 8 ni, how to say ada information lah. Alright. Kenapa I cakap? Saya bagi contoh. Carriage expenses. Ni contoh-contoh lain-lainnya. Carriage expenses 3,200. You pun blank. Kenapa? Dalam format income statement, we have two type of carriage. Carriage inward and outward. Carriage inward nama lainnya transportation inward. Cost that occurred when you want to brought in the goods from your supplier to the business. Carriage outward, between you and your customer. Transportation outward. So, dikata carriage expense 3,200. You agak-agak ni yang mana? Nak masuk yang atas ke? Trading tu ke? Ataupun yang expenses? That's why dia akan bagi tahu you dalam additional information. So, yang tu ada ke macam satu benda yang you kena hafal? Tak, itu information yang just nak bagi tahu. Oh, dalam 3,200 tu, 40% daripada carriage expenses is carriage inward. Saya just bagi contoh. So yang ni tak ada standardized. Ada info ni yang just nak bagi tahu. Faham tak kelas? Alright. So carriage inward, how to find? Yes, darab saja. 40% times 3,200. So automatic, kalau 40% times 3,200 is your carriage inward, the balance is what? Carriage outward. Kelas, agak-agak you kena highlight tak carriage expenses tu? Kena, sebab you tak akan pakai figure 3,002 dah. You akan pakai new item. Clear? So that's all information yang wujud. So kelas, saya bagi awak ni contoh-contoh information. Tapi nombor-nombor tepi ni untuk jenis, untuk nak bagi tahu you lah, ada 8 jenis, berbagai jenis information. Tapi masa nak susun ikut ni, oh inventory, salin inventory. Oh depreciation, partner dia apa? Ni agak-agak nombor 3, partner dia apa ni? Tu item apa nombor 3 ni? Account receivable dengan bad debt. Kalau allowance for doubtful debt, apa tu item? Allowance for doubtful debt dengan doubtful debt. Fixed deposit, automatic, ingat, interest on fixed deposit dengan accrued interest on fixed deposit. That's why cakap kelas, ikut nombor. Tapi yang ni just untuk nota you sahaja. Faham? Kelas, selepas you dah highlight segala highlight, macam ni kan,
Nampak tak item-item yang you tak highlight? Maksudnya ada masalah tak kat situ? Ada masalah. Nampak tak susunan dia bercampur-campur? Nampak. Saya mencadangkan, lepas dah keluarkan semua information dengan ini semua dah highlight, I wajibkan you. Sebab apa tahu? Bukan nak wajibkan, you kena bagi tahu dulu. Capital ni apa? Owner equity, balance sheet, purchase sale, income statement, opening inventory, income statement, account receivable, balance sheet, current asset, account payable, balance sheet, current liability. You kategorikan ni dulu. Bila kategorikan, senang tak nanti bila kau tiba-tiba blank, you boleh refer you punya nota yang dah catat kat tepi-tepi tu. Apa kategori. So kalau tiba-tiba daripada sini, terus nak buka income statement, you tak rasa ke macam you kena, macam you akan blank, kena cari. Better you kategorikan setiap ni dulu. Then, okay, kalau you tengah buat income statement, you cari semua yang you dah notekan dia sebagai income statement. Ni bercampur-campur. Lepas itu kelas, bayangkan you tengah nak buka expenses, ada berkaitan insurans. Oh, insurans ni income statement. Nak masuk apa? Nak masuk ni ke nak masuk yang, oh ni highlight ni, terus masuk yang baru. Untuk pengetahuan kelas, bukan sahaja awak kena kategorikan macam ni. OE apa? OE kan. Purchase ni masuk income statement. Balance sheet, okay, office equipment, NCA masuk balance sheet. Contohlah, bukan sahaja pada soalan, tetapi termasuk you punya jawapan type of, yang you dah keluarkan all the calculation of your information. I wajibkan. So, oh, depreciation masuk mana? Income statement. Ni masuk mana? Non-current asset balance sheet. Drawing masuk mana? KOE. You senaraikan. That means, daripada soalan sampai dalam skema jawapan awak dah keluarkan additional information punya calculation, itu semua kena masuk income statement dengan balance sheet yang you dah kategorikan. Cannot left any item. So class, at the end, you akan keluar benda ini. Alright, saya bagi satu contoh. Alright, before we end our class, informal class. Okay, yang ni dia dah keluarkan information, betul? Alright, I tak setuju information kedua. Sebab I ajar you pasangannya apa? Depreciation automatic. Kalau tengah buat depreciation motor vehicle, automatic kena buka accumulated depreciation. Macam ni dia asingkan apa kelas? Depreciation dulu, automated. Susah. Nak selamat buat apa yang dah ajar tadi? Dua-dua. Okay, dia dah buka semua information ini. Alright, dia buka. Kelas perasan tak? Dia buat anak panah bawah ni. Sebab I tak nak cadangkan macam tu. Sebab I cadangkan apa tadi? Bila you nak go through kategori, you go through sekali you punya additional information kan. Tapi yang ni dia nak selamat, apa yang dalam additional information dia saling balik ke soalan. I nak elakkan tu. So tak perlu nak tambah-tambah dalam soalan. Sebab I bukan nampak. Nak selamat, you kategorikan apa yang dalam soalan, you kategorikan apa dalam step calculation you bagi kat saya. Alright, lepas itu terus susun ikut format. Dan saya mewajibkan juga. Nampak tak warna merah ni? 2007, 2820. Perasan tak? Figure-figure ni datang daripada calculation additional information you. Kan tadi insurance tolak kat additional information step. I nak you highlight juga dalam income statement you tu. That means I tahu, oh you highlight ni, that means datang daripada, bukan daripada soalan old type balance, tapi datang daripada, sebab I kena tahu juga, how you get 27? Old tunjuk 4050. Then I tengok calculation you. That means you kena highlight. Dan saya sangat menggalakkan, nak wajibkan boleh juga, calculation tu you salin balik dalam income statement you. Nampak tak tunjuk? Perasan tak? Sebenarnya calculation yang I suruh you buka one by one ikut number tu, sebenarnya no marks. Bayangkan, you boleh ke nak calculate terus dalam income statement? Is it easy for you? Kalau mulai satu-satu tu nampak lagi jelas, lagi sistematik, betul? So, you buat macam itu cadangan saya, buka information one by one dalam kertas jawapan awak. Jangan buat dalam kertas soalan. Supaya at least kalau anything happen, I ada backup markah kat situ, bukan plan. Backup markah. Alright? Nampak tak? Yang merah-merah ni semua information. Dapat jawapan, then you buka balance sheet, main susun. Kelas, remember. Format account receivable,
minus allowance for the food debt minus with allowance for discount allowable. Format 78 penjawapan ada tertinggal one item. Sebenarnya bawah less accumulated the food debt tu sebenarnya ada allowance for discount allowable. Tapi kenapa dalam soalan ni tak buat? Sebab memang tak ada. Nak selamat buat saja, tapi letak sebagai zero. Kelas mana depan, nampak tak account receivable ni? Dia memang bawah dia kena allowance for the food debt dengan allowance for discount allowable. Itu wajib sentiasa bersama. Bayangkan closing inventory ni, kelas pandang. Pak, dia letak kat bawah. Cash in hand letak kat atas. Tak ada salah. Yang penting, kategori dia apa? Current asset. Bercampur-campur tak apa. Tapi ada 3 item tak dicampur. Account receivable memang dia sentiasa bersama dengan allowance for the food debt dengan allowance for discount allowable. Itu memang kita sama. Yang lain boleh tak kisah susunan. Pak dapat total asset, then you kira you punya capital, you kira punya liabilities, total kena sama. Kalau tak sama, probably punya adjusting tu tadi salah. Jelas? So kelas, ini format balance sheet dengan income statement. Tolong hafal, tak guna kalau you buat information. So yang ni agak-agak yang saya ajar tadi, information apa? Jenis-jenis ni. Type of adjusting information. Alright, that's all for today. Thank you.